Okay, good morning class. Seperti yang cikgu cakap hari ini, cikgu akan fokus untuk exam paper. Okay, benda pertama yang cikgu fokus ialah essay dulu. Untuk kamu punya exam mungkin minggu depan atau minggu-minggu yang akan datang. Mungkin juga ikut macam tahun lalu, iaitu kamu pergi ambil tu kertas soalan, lepas tu kamu jawab, lepas tu kamu hantar balik ke sekolah. Okay, itu kamu tunggu guru mata pelajaran dan guru kelas akan beritahu kamu mau buat apa. Yang cikgu nak jelaskan hari ini ialah, okay, tunggu dulu, cikgu lupa screenshot dia. Okay, yang cikgu nak beritahu hari ini ialah yang cikgu nak beritahu hari ini, minggu depan kamu akan ada 2 paper. Okay, kamu akan dua paper untuk BI kerana kamu sudah buat speaking dengan listening. Dia tinggal 2 paper iaitu writing paper dengan reading paper. Reading paper ini ada writing paper ni ada 2 bahagian. Okay, bahagian part 1 and part 2. Manakala untuk reading paper, dia berbeza sikit. Dia ada dia ada 5 ke 6 bahagian. Tunggu cikgu cek dulu. Dia ada 5 bahagian yang terdiri daripada 50 soalan. Okay, sebab kamu sudah form 1, form 2 kan, ini kelas form 3, jadi tak akan jadi masalah kerana reading paper kebanyakan adalah kamu pilih jawapan A, B, C, D ke apa. Ada beberapa yang kamu perlu jawab guna tulis punya. Okay, tak apa. Yang cikgu nak katakan hari ini ialah kita tengok dulu writing, lepas tu kita akan tengok mungkin 3 bahagian soalan untuk reading paper. Okay, so let's start with the writing paper dahulu. Okay, yang seperti yang cikgu sebutkan tadi, writing paper ada 2 bahagian. Satu part 1, satu part 2. Hari ni kita cuma buat part 1 sahaja. Part 2 cikgu akan sambung hari Jumaat. Kalau kamu tak dengar, okay, God bless you untuk exam kamu, cikgu tak peduli sudah. Okay, jadi part 1 dia 20 markah dan dia 80 perkataan. Okay, ini format ini ikut format Part 1 20 markah, 80 patah perkataan. Okay, dalam exam kamu dia ada dalam kotak punya. Maksudnya kamu jawab dalam kotak. Okay, part 1, part 2, essay dua-dua yang kamu tulis itu kamu jawab dalam kotak sahaja. Okay, seterusnya, okay, lepas kamu dapat soalan, baca dulu soalan. Okay, baca dulu soalan. Okay, sebelum kamu baca, you can pause the video. Kamu boleh pause video ini, salin dulu benda ini dalam buku latihan kamu. Salin dulu benda ini dalam buku latihan kamu. Pause the video now. I count until 10. Cikgu kira sampai 10. Kamu pause, kamu salin habis baru kamu main playback this video ya. I count until 10, I'll continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, jadi untuk bahagian part 1 dia 20 markah. Kita baca dulu dia punya arahan. We read the instruction first. You say, no, sorry. Boleh buang itu brother kepada friend. Guna pen merah. Apa nama pen? Brother tukar kepada friend. Ini pun. Brother tukar kepada friend. Sorry tukar sekejap. Cikgu lupa tukar soalan tu. Kerana jenis soalan ini dia berulang saja. Yang kamu perlu buat ialah apa yang dia minta kamu, dia cakap
Apa pendapat kamu? Kamu jawablah apa pendapat kamu. Soalan Pak Wan sebenarnya sangat senang. Kamu faham apa kehendak soalan dia? Dia nak kamu jawab apa? Dia nak kamu pendapat kamu apa? Kamu tulis saja pendapat kamu. Sebenarnya tiada pun format. Cuma kamu perlu pastikan kamu perkataan kamu tidak seberapa lebih daripada 80. Mungkin 80 ke 90 cukup dalam kotak itu. Ataupun tak boleh lebih kurang. Kalau kamu macam 70, 60 begitu, cikgu ada kira ya. Memang cikgu terus akan markah kamu akan turun dengan banyak. Dapat kira ya punya kelas 80 perkataan sangat cepat. Okey, jadi ini tukar kepada friend. Ini tukar kepada friend. Okay, cikgu akan padam sekarang. Okay, kita baca dulu. Read a message from your friend. Okay, message ialah nota kecil ataupun mungkin dia SMS kamu ke, ataupun mungkin dia tulis nota ringkas untuk kamu. Walau bagaimanapun tak ada nyatakan, kamu cuma tahu format ni ialah format message. Read a message from your friend. Okay, ini message kawan kamu kepada kamu. Cikgu padam kerana cikgu terdapat kekalkan perkataan itu. Kita akan fahamkan soalan dulu. Okay, so let's read it. You say, "Hi, what are you planning?" Apa maksud planning? Planning ialah merancang. Kalau kamu tak faham, tulis BM dia. What are you planning? Merancang. To do, untuk buat this coming weekend. Coming ialah yang akan datang. Weekend ialah hujung minggu. Hujung minggu yang akan datang. Apa yang kamu merancang nak buat untuk hujung minggu yang akan datang? Remember about, ingat tak? Okay, about what? The volunteer day. Okay, cikgu besarkan sikit. Apa maksud volunteer? Volunteer adalah sukarelawan. Day ialah hari. Hari sukarelawan. Hari sukarelawan. Volunteer day at the zoo. Di zoo, hari sukarelawan di zoo. Okay. That I mentioned to you yesterday. Yang saya mention ialah beritahu ataupun sebut to you kepada awak yesterday, semalam. Ini saja past tense di sini. Semua ini, yang lain semua dalam present tense. Kenapa? Kerana ini benda yang sudah berlaku, jadi guna past tense. Yang lain, dia tanya soalan, dia tanya kamu maukah? Ataupun saya bercadang nak buat begini. Semua present tense. Okay? Okay, about the zoo, I mentioned to you yesterday. I'm planning. Planning ialah merancang. Saya tengah merancang to sign up for it. Untuk apa maksudnya sign up? Sign up di sini ialah daftar. Daftar untuk itu. For it. Untuk itu. Maksudnya daftar untuk hari sukarelawan di zoo itu. Okay. Do you, adakah do, kamu, you, adakah kamu, do you want to come along? Apa maksud come along? Come along maksudnya kita sama-sama. Sama-sama buat sesuatu. Kalau dia cakap sama-sama, kau sama-sama datang. Apa sama-sama datang? Buat apa? Buat jadi sukarelawan di zoo. Kamu mau datang ke sama-sama? Okay. What do you think? Biasa dia punya message ni sudah ada dia punya kehendak soalan. Dia takkan kasih kamu, mau tulis apa? Dia sudah tanya kamu soalan, kamu tinggal jawab sahaja. Dia sudah beri kamu. Yang pertama dia tanya kamu,
Do you want to come along? Kamu nak pergi ke tidak? Okay, tak apa. Nanti kita cakap dulu. Benda yang lain dulu. What do you think? Apa yang kamu fikir? Atau kamu rasa? Ataupun kamu think? Apa yang kamu rasa? Apa yang kamu think? The benefits. Apa maksud benefits? Benefits ialah apa benefits dalam BM? Tiba-tiba cikgu blank. Kebaikan. Okay, satu kebaikan ke banyak kebaikan? Mesti sekurang-kurangnya 2 kebaikan. Kalau kamu tulis satu kebaikan saja, maka kamu akan diturunkan ya. Kerana ada S, jadi lebih daripada satu kebaikan. 2 cukup, kerana 80 perkataan. Kalau kamu rasa perkataan kamu tak sampai dengan cepat, kamu boleh guna 3 kebaikan. Bersama sebab dia. Kenapa kalau pergi kebaikan 1 dan jelaskan sebab dia, reason. Kalau kamu rasa kamu punya sudah panjang, 2 sebab cukup sudah. Kalau kamu rasa tak panjang, 3 cukup sudah. Biasa tak ada orang tulis 4 kerana dia akan melebih. Kecuali perkataan kamu memang kurang betul-betul. Okay. Macam mana nak gandakan perkataan kamu? Nanti kita tengok satu-satu. What do you think? Apa yang kamu rasa the benefits kebaikan being menjadi a volunteer, menjadi seseorang sukarelawan at the zoo. At the zoo. Tolong tambah O untuk cikgu. Tambah O untuk cikgu. Okay. Let me know what you think. Let me know ialah beritahu saya what you think. Apa yang kamu fikir, apa yang kamu rasa, yang kamu akan buat. Okay. Lepas tu, nama kawan kamu ialah friend bukan brother. Nama kawan kamu ialah Selva. Nama ini sangat penting kerana nanti kita akan tulis dalam essay itu. Okay. In about 80 words, 80, agak-agak 80 perkataan. Kalau kurang, cikgu akan kurangkan markah kamu. Kalau lebih pun tak boleh lebih kerana dia kasih kamu satu kotak saja. Okay, tak boleh terlampau lebih. Kalau kamu lebih, kamu tak akan cukup masa untuk part 2 dalam writing paper kamu. In about 80 words, write a message to your brother, to your friend. Write a message to your brain about your choice, tentang pilihan. Choice ialah pilihan. Tentang pilihan kamu. Okay. Masa kamu tengok soalan begini, benda pertama yang kamu perlu buat ialah kamu perlu highlight dulu soalan dia. Okay, apa yang dia mau? What are you planning to do this weekend? Tiada, dia tidak minta apa-apa. Dia cuma tanya kamu saja. Tapi kamu boleh jawab. Okay, kamu boleh jawab, sebenarnya at first I wanted to go to the beach. Mula-mulanya saya nak pergi ke beach, tapi sekarang kamu cakap tentang ini, saya pula ingin buat ini. Now that you mention about it, I want to go to the volunteer day with you. Kalau kamu cakap ya kepada soalan itu, kebanyakan masa lebih senang tulis. Bergantunglah. Kadang-kadang no, kalau kamu cakap tidak, no, lebih senang tulis. Kadang-kadang cakap ya, yes, lebih senang tulis. Bergantung kepada macam mana kamu fikir. Cara kamu fikirkan sebab itu. Sebab itu jelaskan kenapa kamu perlu buat benda itu. Okay? So, what are you planning? Mungkin kalau kamu mau jawab ini, boleh kamu cakap, mula-mulanya at first saya ingin, I wanted. Kenapa guna past tense? Kerana tidak mau buat benda ini sudah. I wanted to go to the beach. Saya ingin ke pantai. But now, tapi sekarang I want to join. Join ialah ikut kamu to be, untuk menjadi a volunteer at the zoo. Kamu boleh tengok, bukan semua benda kamu perlu jawab. Tapi kalau kamu boleh jawab semua, jawablah semua apa yang dia tanya.
Memang kalau kamu jawab semua apa yang dia tanya, kamu akan dapat penuhi 80 perkataan dengan senang sekali. Kebanyakan masa pelajar cikgu tak dapat penuhi 80 perkataan dengan senang kerana mereka terus ke benda yang penting sahaja. Mereka tak jawab benda-benda yang di depan. Okey, ini cara kamu susun. Ini cikgu tak dapat ajar kamu. Ini kamu sendiri perlu masa tulis planning kerana setiap orang cara penulisan dia berbeza. Cikgu cuma nak katakan apa yang kamu boleh jawab, kamu jawab. Okey, asalkan penuhi 80 perkataan ataupun agak-agak 80 patah perkataan. Okey. Remember about the volunteer the day that I mentioned to you? Kamu ingat ke? Kamu jawablah. Yes, I remember. Kamu cakap. Itu kamu boleh jawab dalam kamu punya penulisan. Kerana di sini lain lagi ya. Sini lebih bagus sikit cikgu tulis. Sorry ya kak. Do you want, I'm planning, okay. Do you want to come along? Dia tanya kamu. Kamu nak ikut kah? Yes, I want to come along. What do you think are the benefits of being a volunteer at the zoo? Apa dia punya kebaikan? Kamu boleh tulis firstly, the first benefit is apa. Lepas tu jelaskan because. Kalau kamu nak jelaskan, guna perkataan because. Lepas tu mungkin benefit yang kedua, kebaikan yang kedua. Ini cara cikgu ajar lebih senang tulis. Sekarang di sini nanti lain lagi ya. Lain sikit tapi dia punya cara itu hampir sama juga. Secondly, the second benefit is apa kebaikan kedua? Jelaskan guna because. Yang ketiga ialah thirdly, the third benefit is because. Ni yang paling senang. Lepas kamu jawab, kamu jangan terus habis. Kamu perlu habiskan dengan perkataan. Okey. Maksudnya kamu, lepas kamu jawab sudah soalan dia, takkan terus habis full stop. Tidak. Kamu boleh cakap, saya menanti-nantikan ataupun ingat ya, mau reply saya. Itu kita akan belajar nanti. Okey, kita akan belajar nanti di paling hujung. Okey, ayat yang itu paling penting ya. Penutup. Kerana mesti ada permulaan, isi dia dengan penutup. Okey. Mari kita tengok apa yang cikgu tulis di sini. Yang pertama, kamu mesti guna present tense. Kenapa mesti guna present tense? Kerana dia personal opinion. Apa yang dimaksudkan dengan personal opinion? Maksudnya pendapat, opinion, personal yang sendiri, pendapat sendiri. Jadi present tense ialah yang tanda ed semua tu ya, kelas. Kerana kamu tulis pendapat sendiri, ingat pendapat sendiri mesti dalam bentuk present tense. Guna is ataupun guna are. Kecuali kamu bercakap tentang sesuatu yang sudah berlaku. Macam dalam ayat ni, mention. Yang kamu sebut yesterday, semalam. Kalau begini kamu guna past tense lah. Tapi kebanyakan masa kalau melibatkan pendapat kamu sendiri, kamu mesti guna present tense. Maksudnya penggunaan is ataupun are yang tiada ed dengan d tu. Okay? The next one. Future tense. Apa maksud future tense? Maksudnya yang akan. Future ialah masa depan. Yang akan berlaku. Kita sudah belajar ni grammar ya, before. Kamu cakap will be going to. Yang kita akan buat. Going to bukan pergi ya. Will be going to akan, yang kamu akan buat. Saya are going to. Tomorrow, I am going to school. Ataupun, okay. Tomorrow, I am going to buy grocery. Saya akan pergi beli shopping. Going to di sini ialah akan, bermaksud akan. Bukan, mestinya bermaksud pergi. Dia di sini ialah akan membuat sesuatu. Going to di sini bermaksud akan membuat sesuatu. Jadi ini yang kamu perlu guna kerana kebanyakan going to. Okay, kerana belum berlaku lagi event ini ya.
Inilah aspek-aspek grammar yang paling utama dalam ayat soalan seperti ini, dan cikgu akan cek grammar ini masa cikgu betulkan soalan esei kertas soalan kamu. Yang ketiga, use model words. Okay, kamu tak payah ingat. Sorry kelas. Use model words such as can atau could. Apa maksud can atau could? Maksudnya boleh. Should maksudnya seharusnya, harus. Must maksudnya mesti. Will ialah akan. Guna perkataan-perkataan begini untuk memberitahu orang tentang pendapat kamu. Okay, 3 benda ini kamu mesti ingat ya. Point 3 benda ini. Okay, mesti hafal ya ini. Going to, can, could, should, must, will. Cikgu ulang lagi. Can, could ialah boleh. Should ialah harus. Must ialah mesti. Will ialah akan. Ini sangat penting dalam benda-benda ini sangat penting dalam soalan part 1 ini ya. Kamu pasti akan gunakan dia. Okay. Mari cikgu jelaskan dulu perkataan-perkataan hari ini. Apa maksud tiket booth? Booth ialah counter. Tiket ialah tiket. Counter tiket. Tiket booth ialah counter tiket. Tulis. Okay, di sini promote. Apa maksud promote? Promote bukan maksud promote yang biasa kamu tahu ya. Promote di sini ialah bukan menggalakkan, mempromosikan, betul. Di sini promote ada perkataan yang BM yang paling bagus ialah mempromosikan. Mempromosikan sesuatu, menggalakkan seseorang membuat sesuatu. Itu maksudnya promote. Okay, macam kita mempromosikan budaya Malaysia dengan menjual dengan kain batik. Itu guna promote. Okay, mempromosikan sesuatu. Next one, exciting. Exciting maksudnya menggembirakan. Menggembirakan. Next one, communication ialah komunikasi ya. Perhubungan. Communication ialah komunikasi dalam BM Ada perkataan yang lebih senang kah? BM memang guna komunikasi ya. Cikgu cek dulu. Ada perkataan yang lebih senang ke tidak? Ya, tengok perhubungan lah. Komunikasi lebih betul, tapi perhubungan pun boleh. Seterusnya, sign up. Sign up maksudnya mendaftar. Mendaftar. Tulis dia punya BM ini ya. Nanti cikgu cek satu-satu tu kan Cikgu tak nampak BM tu, cikgu tak anggap kamu hadir hari ini. Dan yang perkataan terakhir, tourist. Tourist. Tourist ialah pelancong. Pelancong. Okay. Okay. Mari kita tengok. Kenapa cikgu cakap nama dia sangat penting, Selva? Kerana biasa dalam exam dia cuma simpan hi. Dia tak ada kasih nama punya. Jadi kamu perlu sendiri tulis nama dia Selva di sini. Cikgu ulang. Biasa dalam peperiksaan tiada nama di sini. Dia cuma tulis hi saja. Jadi berdasarkan kamu baca. Okay, saya tulis ni. Tulis kepada siapa lagi? Okay. Tulis kepada Selva. Jadi kamu sendiri perlu tambah Selva. Ini ada markah ya kelas. Tak tulis nama, potong markah ya. Tak tulis nama, potong markah. Okay. Okay kelas. Okay. Jadi kita sekarang, okay. Kamu tanya cikgu berapa perenggan? 1 perenggan cukup.
Kalau kamu nak bezakan dua perenggan pun boleh, tapi sebenarnya cikgu lebih galakkan tak payah kelirukan diri sendiri, semua jawapan kamu dalam satu perenggan sahaja. Okey? Lepas tu tengok satu-satu Dia tanya kamu nak ke ikut? Jadi kalau dia tanya kamu you, okey. Dalam soalan ini ada dua orang. Satu ialah Selva, satu ialah kamu diri sendiri kan? Okey. Selva guna I. Lepas tu dia bertanya dengan kamu, dia tanya kamu you. Tetapi adakah kamu guna Selva atau you dalam soalan? Tidak. Ini lagi salah satu aspek yang mereka cikgu akan check masa cikgu betulkan esei Kalau Selva, kamu tak boleh guna I lagi. Kalau kamu bercakap dengan dia, Selva, I. Tidak kan? Kamu tak panggil Selva I kan? Kamu perlu tukar I kepada you. Ini kamu perlu ingat kalau kamu salah orang kalau kamu kata ganti nama kamu salah, semua itu kosong markah. Cikgu ulang. Kalau Selva itu masa kamu menjawab, sekarang macam orang bercakap macam biasa. Kalau saya cakap Selva, kalau sekarang Selva bercakap I. Okay, lepas tu I want to go here, I want to go there. Tapi sekarang kamu menjawab, kamu tukar, kamu jawab Selva. Kalau kamu panggil Selva, bukan sahaja kamu panggil dia Selva, kamu panggil dia you. Takkan kamu asyik panggil dia Selva? Betul ke tidak? Jadi poin cikgu ialah guna kata ganti nama yang betul. Okey, jadi yang dia Selva masih bercakap you. Jadi kalau kamu yang menjawab, kamu takkan guna you kan? Kamu guna I. Jadi you itu untuk Selva, I itu untuk saya. Cikgu ulang, kalau kamu guna kata ganti nama yang salah, terus kosong markah. Memang terus kosong markah. Okay, kelas. Jadi ini tak susah kamu letakkan saja posisi kamu dalam cerita ini. Kalau macam kamu bercakap, kalau kamu panggil dia you. Kalau kamu memberi pendapat kamu sendiri, kamu cakap I. Ingat saja dua benda ini. Jangan kelirukan diri sendiri. Okay, kerana benda ini mesti melibatkan kamu dengan orang lain you. Okay, biasa dua orang saja dalam soalan. Okay, kalau salah terus kosong markah, perlu ingat benda ini. Okay, terus kita buat. Okay, dia terus jawab, kamu nak pergi kah? Okay, kamu nak pergi tak? Okay, jadi kamu jawab, kamu nak guna should kah atau guna must? Kita mesti, dia cakap, kita mesti pergi. Okay, we must, cikgu pilih must. Okay, kita buat sama-sama kerana cikgu tak cukup masa. We must, kita mesti. Dia tanya kamu nak pergi kah? Kamu nak daftar kah? Yes, kita mesti. We must sign up. Ini jawapan pertama. We must sign up. We must sign up for a volunteer day at the zoo. Dia tanya kamu, do you want to come along? Kamu takkan jawab, yes, I want to. Kalau kamu jawab begini sahaja dalam exam, yes, I want to, cikgu kasih kosong markah. Ya, saya pun nak. Apa kamu nak? Nak apa? Kamu mesti jawab soalan. Saya pun nak. Nak buat apa? Saya nak sign up untuk volunteer day. Pokoknya ialah kamu mesti ulang apa yang kamu nak. Okey, kerana kamu mesti anggap yang cikgu tak faham apa yang tengah berlaku. Jadi jelaskan dengan terperinci. Yes. Ya, yes, I want to. Ya, saya pun nak. Nak apa? Saya pun nak sign up, daftar untuk Hari Sukarelawan di zoo. Okey, ini sangat penting kelas. It mesti menyeronokkan, confirm menyeronokkan. Sudah berlaku? Belum berlaku. Jadi di sini jadi apa? Okay, kalau belum berlaku tak boleh guna was kan? Jadi jawapannya ialah it is akan. Tadi cikgu ajar apa? Going. Is going. Perkara ini satu perkara saja. Jadi kita guna satu perkara, iaitu Hari Sukarelawan di zoo ini satu perkara. Kalau satu perkara kita guna it. It is going to be.
Benda ini, perkara ini akan menjadi. Akan menjadi is going to be. Menyeronokkan. Yang mana perkataan untuk menyeronokkan? Yang mana perkataan untuk menyeronokkan? Exciting. Exciting. Okay. Nah, cikgu cakap lepas kamu cakap point kamu, sebab kamu mesti jelaskan guna because. Betul ke tidak? Okay. Ini apa maksud because? Because ialah kerana kan? Okay. Tetapi sekarang cikgu takkan guna kerana. Ada satu perkataan yang sinonim. Apa maksud sinonim? Sama maksud dengan because, iaitu as. Okay, as dia bukan sahaja maksudnya sebagai, ada maksud lain untuk perkataan ini, iaitu kerana, sama maksud dengan because. Okey, bergantung dengan penggunaan ayat itu, maksud dia akan berubah. Jadi cikgu cakap kalau kamu nak jelaskan kenapa, kamu mesti guna because ataupun as. Dua-dua bermaksud kerana. As we will not only be, kita tidak akan sahaja going to. Sini, tukar going to. Going to. Okay, kenapa cikgu kasih bracket di sini? Kerana lepas tu, kalau ada kata kerja selepas tu, kata kerja dia mesti original. Jadi ini tak payah tukar apa-apa. Kita tak payah tukar apa-apa. Kenapa kita mesti sign up? Yang pertama, kerana kita akan going to meet. Meet berjumpa. Meet ialah berjumpa. Tak payah tukar apa-apa. Kerana lepas tu, kalau ada kata kerja dia mesti original. Going to meet people. Kita akan berjumpa banyak orang. Kalau orang dapat dikira. Kalau dapat dikira tak boleh guna much. Mesti guna many. Benda yang boleh dikira kita guna many. Benda yang tidak boleh dikira macam gula, awan. We have learned this in chapter 1, right? Kita guna much. Tapi kerana manusia, people, kita boleh kira, kita guna many. Going to meet many people. But there are a lot, tetapi terdapat banyak. Okay. Terdapat banyak apa? Banyak. Kalau banyak benda yang kita boleh buat. Benda. Banyak maksudnya things itu kita banyak. Kalau lebih dari satu perkara, benda kita perlu tambah S. Jadi sini tambah S. Things. Kita boleh buat banyak benda. Boleh buat banyak benda. Okay. That yang kita buat. Kita harus buat atau kita boleh buat? Kita boleh buat. We can. Kerana benda ini belum berlaku. Kita cuma beri cadangan apa yang kita boleh buat. Okay. Kita can do. Boleh buat. Seterusnya. We can kita boleh. Lepas can, cikgu pernah ajar could, shall, should, will, would, may, might, must. Kalau ada kata kerja selepas perkataan-perkataan ini mesti dalam bentuk original. Tak boleh tukar. Sama macam tu. Lepas will, would, may, might, must, can, could, shall, should. Kalau ada perkataan-perkataan kata kerja, kata kerja, verb.
Selepas perkataan-perkataan ini mesti dalam bentuk original. Apa maksud dalam bentuk original? Maksudnya tak boleh tambah ing, tak boleh tambah ed. Jadi we can get. Lepas can mesti original, tak boleh tambah apa-apa. Jadi get ini tak payah tukar apa-apa. We can get. Get di sini bukan bermaksud mendapat. Okay. Dia di sini ialah membuat sesuatu terjadi. Membuatkan sesuatu terjadi. Membuatkan sesuatu terjadi. Apa yang mau dijadikan? Apa yang mau dijadikan? We can get our group members. Apa maksud members? Members ialah ahli. Bukan satu sahaja, banyak kan, jadi kita simpan S. Maksudnya dia nak ahli kumpulan mereka. Mungkin mereka dalam co-curriculum, dalam kelab kah? Okay, kelab co-curriculum. Mereka menjadi sukarelawan bersama-sama. Okay? Bukan mereka dua saja. Mungkin mereka juga jemput ahli kumpulan mereka yang lain dalam kelab co-curriculum members, bukan lebih daripada satu, untuk menjadi sukarelawan bersama-sama. Get our group members to help, untuk membantu. Membantu apa? To help add atau on. Get mah. Kalau get kita mesti guna add. Kalau get mesti guna add. Di sana, di get itu add. Membantu di kaunter penjualan tiket. Kalau kaunter penjualan tiket, tunggu kelas. Boleh at the ticket booth. Okay, di kaunter penjualan tiket. Kalau di dalam BM, kalau Englishnya ialah at. Okay, at the ticket booth. Okay, kita boleh pastikan ahli kumpulan kita membantu di ticket booth, di kaunter penjualan tiket. At entrance gate. Apa tu entrance gate? Gate pintu masuk. Cikgu sudah cakap tadi, kalau gate kita mesti guna at. Dua-dua pun at. At the ticket booth. Ticket booth tu di mana? Di gate masuk. Gate pintu masuk. Okay, next. Dia cakap lebih daripada satu, manfaatkan apa yang kamu boleh. Okay, bukan sahaja dia belum kasih manfaat dah. Ini benda yang cikgu tambah sendiri. Cikgu tambah apa yang kita boleh buat. Apa yang kita boleh buat sebagai sukarelawan. Seterusnya baru cikgu tulis kebaikan, benefit. Okay, apa yang kita boleh buat di sini ada dalam soalan. Adakah dia suruh apa yang kita boleh buat? Tak ada. Tapi bolehkah kamu tambah sendiri? Boleh. Tak jadi masalah. Okay, tapi jangan tambah benda yang tidak berkaitan ya kelas. Jangan tambah benda yang tidak berkaitan. Kalau dia cakap jadi sukarelawan, kamu boleh tambah benda seperti apa yang kamu boleh buat sebagai sukarelawan di zoo itu. Boleh tambah sendiri poin-poin yang bukan dalam soalan, tetapi mesti yang berkaitan betul-betul lah. Okay. Not only that, bukan itu sahaja. Apa lagi mereka boleh buat? Some can, sesetengah orang, sesetengah ahli kumpulan kita, okay, produk. Apa maksud produk? Produk ialah produk lah. Produk at the gift apa? Gift shop. Apa maksud gift shop? Gift shop maksudnya kedai cendera hati. Kedai cendera hati. Kalau di zoo ada kan gift shop. Okay, sebelum kamu tinggal, kamu beli cendera hati daripada zoo itu. Kamu boleh buat apa? Kamu tolong mempromosikan. Some can promote. Some can promote.
Some can promote. Okay. Lebih daripada satu. Takkan satu benda saja mereka jual. Satu benda. Bukan kan? Mesti banyak kan? Jadi products itu kita perlu tambah S. Tambah S. Products at the gift shop. Okay, cikgu ulang. Apa maksud gift shop? Gift shop bermaksud kedai sukar cendera hati. Okay, sekarang cikgu akan masuk kepada benefits, kebaikan dia. Kalau kita menjadi sukarelawan di zoo ini, apa kebaikan dia? What are the benefits? Cikgu sudah cakap, mesti sekurang-kurangnya 2 ataupun kalau tak cukup perkataan boleh tambah 3. Jangan tulis berlebih-lebih ya. Ini poin yang cikgu nak katakan ialah dia akan memperbaiki kita punya tahap bahasa English itu. Jadi mesti, bukan it will. Will ialah mesti. Okay. Ataupun akan, tapi sini dia bermaksud mesti. Will ada 2 maksud. Satu ialah mesti, satu ialah akan. Di sini dia bermaksud akan. It will. Okay, memperbaiki. Kita pernah belajar perkataan ini, tak ada dalam sini ya. Tulis sendiri. Improve. Okay, it will improve. Memperbaiki, meningkatkan kualiti. Kita belajar benda ini beberapa minggu yang lalu. Atau minggu lalu, cikgu lupa sudah. Tak ada perkataan di sini ya, cikgu lupa. Jadi sini ialah improve. It will improve, memperbaiki apa? IMPROVE. It will improve our English. English apa? Skills ialah teknik ya, teknik ataupun teknik English apa? Teknik berkomunikasi dalam bahasa English. English communication skills. Maksudnya teknik berkomunikasi dalam bahasa English. Kenapa? Kerana kamu akan bercakap dengan pelancong-pelancong. Betul ke tidak? Menggunakan bahasa English. Secara tidak langsung dia akan improve, memperbaiki bahasa English kamu. Dari segi apa? Dari segi komunikasi. Okay? English communication skills. Seterusnya, because, cikgu jelaskan, kerana akan terdapat. Okay, sini ialah akan, bukan bermaksud mesti. Jadi, mesti guna will juga. Mesti guna will juga. Because there will, akan, will ialah akan, terdapat ialah there will be banyak pelancong, turis. Cikgu cakap pelancong manusia kan, manusia boleh dikira kan. Kalau manusia dah boleh dikira, guna many ke much? Jawapannya guna many, tak boleh guna much. Much adalah untuk benda-benda yang tidak boleh dikira, seperti air, udara, gula, semua itu. Many tourists, okay, coming, datang, from, dari, all over the world, seluruh dunia. Datang dari seluruh dunia. Okay. Okay, ayat yang terakhir ini mesti tulis dalam essay. Do get back to me. Kerana kebanyakan masa dia perlu lagi kamu sebagai orang yang membalas message itu perlu kawan kamu atau sesiapa untuk balas balik kepada kamu. Jadi ayat ini sangat penting. Do get back to me bermaksud ingat untuk reply saya. Memberi maklum balas kepada saya. Ayat ini sangat penting. Kalau kamu tidak akhiri message kamu dengan ayat ini, cikgu akan potong markah. Jadi ingat, kamu highlight ke apa? Tulis, ayat ini sangat penting. Ini adalah penutup. Ini adalah penutup message ini. Faham? Okay. Okay, akhir sekali ini pun ada, kalau tak tulis markah potongnya from, dari siapa?
Okay, ingat soalan. Soalan ada dia sebut nama kamu, dia tidak ada sebut nama kamu. Kalau dia tidak ada sebut nama kamu, kamu sendiri tulis nama pun boleh. Kalau soalan ada sebut nama, dia tulis kepada siapa, kamu guna balik soalan itu, nama itu. Tetapi sekarang soalan tak ada nama langsung. Jadi kamu tulis nama sendiri. Bukan sign tulis nama from Sunita. Tak payah full stop, begitu saja. Jadi yang cikgu akan tengok format yang paling penting ialah mesti ada hi, ada nama. Penutup dia sangat penting. Do get back to me. From dari siapa, nama kamu. Okay? Okay, that's all for today. Cikgu rasa cikgu akan jelaskan format itu hari Jumaat. Okay, hari Jumaat. That's all for today. Thank you.